Ada tafsirnya sahibi bil jamb, sahabat yang ada di samping kita ni tuan-tuan, yang melekat dengan ni peringan kita ni tuan-tuan. Ni nama bahasa Arab ni jamb. Bahasa Arab tu adalah isteri. Sebab kinayah daripada kalau kita tidur, makna dia samping kita ni berdekat dengan samping dia. Okey, wasahibi bil jam. Tu ada tafsir daripada ulama-ulama dahulu adalah isteri. Wa banis sabil, dan berbuat baiklah kepada anak jalan. Anak jalan maksudnya orang yang terputus ongkos dalam perjalanan, atau orang yang gharib, bukan penduduk tempatan tu, datang memerlukan kepada bantuan kerana terputus ongkos dan lain-lain. Atau dah lama berada satu tempat tak pulang-pulang. Bila tanya kepada dia, kenapa awak tak balik ke kampung awak? Saya mencari sini cukup melepas tekik, dapat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nah tu. Awak tak ada teringin nak balik ke? Teringin sangat nak balik, tapi macam mana saya nak balik? Orang tu termasuk juga tuan-tuan ibnus sabil. Okey, ini duit awak balik, ongkosnya bagi ongkos. Saya nak balik lagi ke sini. Okey, pergi bagi dia duit ke sana, balik lagi duit dekat sini tuan-tuan. Itu namanya ibnus sabil. Juga kita adalah terjemah bahasa kita orang asing yang berada di suatu tempat. Nah tu tuan-tuan, terutama dia memerlukan, sama ada memerlukan untuk makan minumnya di tempat tu, atau memerlukan untuk ongkos dia sampai ke kampung halaman dia. Itu namanya ibnus sabil. Wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Maksudnya tuan-tuan, berbuat baiklah kepada hamba-hamba yang ada di dalam penguasaan kamu. Dulu tuan-tuan, macam cerita Abdul Wahid tu, ada hamba dijual di pasar. Jadi seorang zaman dahulu kadang memiliki banyak hamba, ada 2, 3, 10, 20. Yang kaya macam aset lah, beratus-ratus. Macam kita beternak, ini hamba ni boleh dijual dan dia disuruh bekerja, segala pendapatannya adalah milik tuan dia. Allah suruh berbuat baiklah kamu terhadap ma malakat aymanukum, hamba yang kamu miliki atau yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak cinta, mukhtalan, kepada orang yang mukhtal. Nah, sombong, mutakabbir tuan-tuan. Fakhura, orang yang berbangga atau orang yang bangga diri. Okey tuan-tuan, kita lihat terlebih mendetil apakah yang pengertian yang kita baca di sini. Imam Ibn Katsir alaihi rahmatullah mengemukakan kepada kita tafsir ayat yang kita baca. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat ini, wa'budullah, supaya kita adalah beribadat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Kerana memang Allah lah yang sepatutnya kita beribadat kepada dia. Karena Allah lah yang menciptakan segala makhluk, termasuk diri kita sendiri, dari sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecilnya. Sama ada yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Nah tuan-tuan, yang telah Allah cipta, yang akan Allah ciptakan, yang berada di alam kita atau di luar alam kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Hanya Dia yang mencipta segala sesuatu. Kemudian kerana Dia jugalah yang memberikan rezeki dan anugerah kepada segala sesuatu termasuk kita. Allah Ta'ala jugalah yang menganugerahkan berbagai-bagai kesenangan dan nikmat. Al-Mun'im,
al-mutafaddil ala khalqi. Allah Ta'ala sahajalah yang memberikan anugerah dan karunia-Nya tanpa pemberi dari kita, tanpa balasan, tuan-tuan. Allah tidak menginginkan apa-apa dari kita, tapi Allah memberikan kepada kita. Tidak ada desakan dari sesiapa, tidak ada faktor untuk Allah nak buatkan, tapi semata-mata Allah memberikan kepada kita berbagai-bagai macam anugerah. Nah, tuan-tuan, malah anugerah Allah jangan kita tanya. Setiap waktu dan saat berlalu dan di mana saja kita berada, di setiap waktu dan tempat itu jugalah nikmat-nikmat Allah bercurahan kepada kita. Ya tuan-tuan, kita tidak akan boleh lepas daripada nikmat Allah. Setiap saat kita memerlukan kepada pernafasan. Udara yang kita ambil ni tuan-tuan, oksigen ni, kalau kita tak dapat berfungsi dengan baik untuk mengambil oksigen, kita beli oksigen ni tuan-tuan daripada penjual tabung oksigen. Itu pun taklah selesa. Jadi setiap saat oksigen yang kita hidup free, Haji. Begitu juga tuan, segala yang berfungsi dalam badan kita ni, subhanallah. Otak kita ni tuan-tuan, pusat segala maklumat kepada anggota-anggota badan kita. Ada sesuatu yang berlaku di otak tu, adalah short wire yang ada pada badan kita dari saat ke saat. Minggu yang lalu, termasuk kawan baik saya dan salah seorang juga tuan-tuan, ustaz yang pernah mengajar juga di Malaysia ni, lama dia mengajar, dari 92 sampai tahun 2008 tak silap saya. Awal dulu dia pensyarah UAE, kemudian bila tamat kontraknya dia tetap lagi duduk dekat sini tuan-tuan. Dia tuan-tuan sakit, hanya masuk hospital Selasa malam Rabu, pagi Sabtu berikutnya dia meninggal dunia. Jam 3:30 pagi meninggal dunia. Stroke tuan-tuan. Serangan terus pembuluh darah berada di otak, di kepala, buatkan dia koma, tak sedar diri. Benar tu? Dan meninggal dalam keadaan dia pun dalam ghaibubah, dalam keadaan koma itulah. Nampak tuan-tuan? Kita nak melihatkan Allah buatkan bila dah otak tu, pembuluh darah yang ada di otak lah tak berjalan lagi, mulalah beransur-ansur. Tanyalah kepada doktor, bila tersendat dekat situ, makna dia darah tu, semua anggota badan kita ni, dia punya motherboardnya ke otak ke tak? Kalau kena dekat separuh badan tak bergerak. Kena tuan-tuan sebelah mata tak bergerak. Kena dekat mulut tak boleh bercakap. Kena dekat telinga tak boleh dengar. Tapi dia tuan-tuan, bila dia, maknanya orang stroke tu, pecah pembuluh darah ke atau tersumbat dekat otak tu, dia beransur-ansur kan. Ini yang tak berfungsi dulu, misalnya pergi ke buah pinggang lah tak fungsi lagi, tak berjalan di buah pinggang. Wire nak berjalan ke sana terputus. Nanti pula yang tak berfungsi pula paru-paru tak boleh lagi nak ngepam oksigen, stop dia. Sebab tuan-tuan, yang pergi ke sana dah putus pula dah, terputus. Lepas tu yang pergi pula nanti tuan-tuan, yang terakhir sekali yang bawa kita maut, putus jantung dah. Dah habis. Bila dah putus dia punya wire nak ke jantungnya, jantung kita tu tak mengepam darah lagi. Dah tuan-tuan, bayangkan setiap saat darah kita mengepam, terus berpusing badan kita ni sampai ke otak. Di situlah yang oksigen. Saya tak faham tuan-tuan cara jalan anatomi manusia ni, tapi tuan-tuan tanyalah kepada orang yang belajar perubatan. Setiap saat dia ni berfungsi dalam badan kita. Siapa yang mengatur, siapa yang memberi, siapa yang suruh dia berjalan? Dia berjalan sendiri ke? Dah tak tuan-tuan. Ada yang sebalik kuasa segala sesuatu ni, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa.
Nah tu, seakan-akan firman Allah, aku anugerahkan kepadamu, bila engkau hidup, aku berikan berbagai-bagai keselesaan. Segala anggota badanmu berfungsi dengan baik. Nah tu, tuan-tuan. Belum lagi tuan-tuan, kita duduk, mungkin insya-Allah lepas kita kuliah subuh ni, kalau ada sarapan pagi, cuba perhatikan tuan-tuan, yang kita makan dan kita minum. Begitu besar nikmat Allah. Kalau kita makan nasi lemak, tanyalah beras tu di mana kita beli. Tanam di belakang apa nama Taman Cempaka ni, tak tuan-tuan. Paling dekat Kedah atau Kuala Selangor itu, apa nak? Dekat Tanjung Karang tu paling dekat lah tu. Kalau tak, jangan-jangan beras yang kita makan. Nah tu tuan-tuan, import dari Thailand. Kadang kalau kaya dikit kita beli basmati, import dari India atau Pakistan. Dah beli pula nanti masalahnya selemak kelapa tu dari mana? Tu dari Tanjung Karang situ ke? Atau kadang-kadang kurang kelapa kita import dari Indonesia. Dah tuan-tuan. Apa lagi nak bertanya, nak buat sambal bilis, berapa banyak tuan-tuan? Belacan dari Melaka ke atau daripada Pulau Pinang, Kamboja? Bilis tu daripada Pulau Pangkor ke atau dari Medan, dari mana? Tu yang kita makan tu berapa banyak tuan-tuan? Dan berapa melalui tangan sampai kepada kita? Kita tengok macam tak ada nikmat je, makan nasi lemak dengan sambal tu, belum lagi yang lain-lain, dua tu saja tuan-tuan. Berapa banyak salurannya sampai kepada kita tuan. Pagi-pagi ada yang tukang masak dia sampai nikmat tuan-tuan. Tak ustaz saya banyak duit, peganglah duit kita. Kalau tak ada takut orang curi, letak duit di rumah. Kita bawa sebuni duit pun tuan-tuan, kalau tak ada barang tu, tak ada guna, tak buat makan kita. Kan? Musim cuti je, perut lapar, duit banyak dalam ni, buka pergi sana tutup, kedai mamak sana tutup. Pergi Kampung Baru tutup, pergi semua. Makan duit kita tuan-tuan? Tidak. Makanan yang kita perlu makan. Dah tu tuan-tuan. Nikmat Allah kepada kita banyak. Air, kita dulu pernah putus air. Hari Khamis lalu saya pergi ke Chongqing. Kata Cina tu, oh susah. RM5 tu saya upah orang ambil air satu baldi untuk bawa dari sana tu ke sini. Dia cakap kata Cina tu, saya nak bawa tak larat dari sana, bawa air ke sini. Saya sebut kepada dia, tahu pun awak, hari dulu bukan main, air tu tak pernah putus. Kat pasar Cukit tu tuan-tuan, yang jual ikan, jual ayam tu, air pun kadang tak tutup. Mula dari pagi dia berniaga sampailah zuhur tu, malam-malam kita pun tanya, kenapa air dia ada tutup? Katanya air ni air pam. Air dari mana pun, telaga mana pun, nilainya tinggi. Macam mana tahu nak nilai ya? Bila tak ada air. Itu pun kalau dia nak bersihkan ikan, kadang air yang dia pakai itulah. Dia sebut kata saya pakai. Hari ini loh baru sampai air. Dia pun Cina tu tahu pula dia. Baru kita tahulah nilai air. Tahu pun you sebut. Tuan-tuan. Air tuan-tuan. Nikmat, banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Dah tak ada yang Allah memerlukan daripada kita. Allah suruh kita beribadat untuk kebaikan kita saja tuan-tuan. Sebelum Allah berikan balasan di hari akhirat. Dalam dunia ni bila kita mengabdi kepada Allah, itulah sebenarnya kebahagiaan, keselesaan kita sebagai manusia. Manusia tu baru tepat dan bahagia dia jadi manusia kalau dia jadi abdi kepada Allah. Nah tuan-tuan. Sebab Allah dah buat dah tabiat dan naluri manusia atau fitrah manusia ni, kalau dia tidak menjadi abdi kepada Allah, dia akan menjadi abdi kepada selain Allah. Mesti, tak boleh lari. Yang namanya manusia mesti hamba. Cuma tinggal lagi sama ada dia menghambakan diri kepada Allah yang menguasai segala sesuatu, yang menganugerah segala sesuatu, yang berkehendak kepada segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu. Dah tu, yang punya, yang berkuasa kepada segala sesuatu, memang patut pun kita beribadat kepada dia. Dah tuan-tuan. Kalau tak orang tu mengabdi, sama ada dia
menuhankan nafsunya sendiri, menuhankan dunia, tuan-tuan, menuhankan perutnya, menuhankan macam-macam, duit ke, bertuhan kepada manusia. Namun manusia tak akan lepas diri, tak akan lepas daripada, walaupun tuan-tuan ada ustaz orang yang tak bertuhan, apa dia? Apa etis? Orang yang tak ada Tuhan. Ada Tuhannya. Tuhan dia adalah nafsunya. Dia berkiblat kepada logik dia sendiri. Jadi Allah menyuruh kita beribadat untuk kebahagiaan kita di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat memanglah orang yang beribadat kepada Allah, yang patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah sahajalah yang berbahagia. Selain daripada itu, tuan-tuan, apalagi yang membelakangi Allah Ta'ala disebut orang kafir, tak ada lagi masa untuk dia menerima apapun anugerah Allah. Malah sebaliknya dia akan dihukum. Kerana tuan-tuan dengan kebongkakannya ataupun keangkuhannya tidak mau mengabdi kepada Allah yang menganugerahkan kepadanya. Nah tuan-tuan, maka Allah Ta'ala lah al-mustahaq minhum an yuwahhiduhu. Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk kita esakan dalam pengabdian dan beribadat kepadanya. Mana ibadat, tuan-tuan, dalam bahasa Arab terjemah bahasa kita patuh sepenuhnya. Tapi kepatuhan sepenuh itu didorongkan atas rasa kecintaan. Itu makna ibadat. Kerana seseorang, kerana manusia ini terlalu cintanya kepada Allah, maka dia patuh sepenuhnya kepadanya. Itu makna, tuan-tuan, ibadat. Makna ibadat, patuh tak terbelah bagi disebabkan oleh kasih sayang yang teramat sangat. Itu makna ibadat, tuan-tuan. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyengutui Allah dengan apapun jua. Menyengutui Allah dengan apapun jua. Nah tuan-tuan, Allah tak suka kita beribadat kepada dia tapi ditambah pula plus-plus. Tak nak. Allah nak kita beribadat, menghambakan diri kepadanya, kemudian stop. Jangan lagi tambah beribadat atau patuh seperti patuh kepada Allah ada kepada selain Allah. Nah tuan-tuan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, tuan-tuan, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tuan-tuan, hadis yang sahih. Hadisnya begitu popular, tuan-tuan, ya. Ibnu Katsir pun tak menyatakan kepada kita ni hadis sahih Bukhari Muslim, tuan-tuan. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabi, Mu'adz ibnu Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak-hak Allah terhadap hamba dia? Maknanya, apakah hak Allah yang patut ditunaikan oleh hambanya terhadap Tuhannya? Sudah tentulah sahabat-sahabat Nabi ni, dia tidak mau menjawab sesuatu yang dia tidak pasti. Jawab Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Sudah tentulah Allah yang lebih mengetahui, dan Rasul yang telah Allah berikan kepadanya pengetahuan itu saja yang tahu. Lalu Nabi menjawab, ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya yang patut ditunaikan oleh hamba kepada Tuhannya adalah mereka mengabdikan diri kepada Allah, mengabdi beribadat kepada Allah. Bukan itu saja, dan jangan mereka sekutui di dalam mereka beribadat kepada Allah kepada apapun juga. Nah, tuan-tuan, ini fenomena yang paling buruk kepada kita manusia ni, tuan-tuan. Dia beribadat kepada Allah, tapi plus pula dia beribadat kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi katanya nak untuk cepat makbul, laju dikit, kita ni kena berdoa, sebut nama ruh datuk-datuk kita. Itu kerja orang non-Islam. Dia kata dia, awak menyembah nenek datuk awak. Katanya tidak, tapi ruh-ruh tu telah dekat dengan Tuhan. Jadi biar dia
seakan-akan datang kepada Allah, ya Tuhanku, tu anak cucuku berdoa kepadamu, makbulkanlah. Tu. Jadi tuan-tuan, saya selalu menyebutkan penyentuhan kepada Allah, anggapan daripada kejahilan manusia ni bahawa Allah Ta'ala memerlukan kepada ejen, atau kita nak dekat kepada Allah memerlukan kepada ejen-ejen. Hari itu saya ke kedutaan Saudi nak minta ada sesuatu, tuan-tuan, sampailah naik ke atas tu ada pengawal tu. Okey, nak pergi ke mana? Nak pergi musola. Sampai kepada kaunter tu adalah 2 orang Melayu perempuan untuk resepsionis tu. Kata saya nak minta benda tu dalam. Oh, encik, kata dia, apa nama dia, kita tak, kedutaan ni tak bagi apa-apa borang, tak bagi apa. Nak dapat dari mana? Kata dia adalah dia telah lantik syarikat-syarikat agensi travel ni lah. Kalau nak minta visa, nak minta apa, tuan-tuan pergi bawa pasport tu, minta dapat. Dia dah lantik dah, tuan-tuan, travel agency ni yang bawa orang melancong. Nak minta apa? Nak minta borang apa nama dia, tuan-tuan, medical check up. Dari itu nak minta borang nak mengisi apa nama visa situ juga. Sebab apa, tuan-tuan? Alasan mungkin dia tak nak berurusan dengan setiap orang awam. Dia nak berurusan kepada ejen-ejen saja. Dulu saya pernah, tuan-tuan, nak beli tiket emas, kalau atau tiket apa penerbangan, pergi kepada emas, harganya 3,000. Bila kita pergi ke travel agency, harganya 2,400. Bukankah dia yang ejen, apa nama, yang kapal terbang dia yang dia jual, kenapa lebih mahal? Rupanya, tuan-tuan, syarikat ni dia bagi kepada syarikat-syarikat agensi ni sebab dia beli banyak-banyak. Orang ni dibagi 30% diskaun dia, atau 25%. Syarikat agensi tu 3,000 potong 25%. Dah, tuan-tuan, 2,250. Jadi syarikat-syarikat ni dia jual kepada kita, ini berjual 2,004, ini jual 2,005. Dia nak dapat untung banyak, nak cepat laku, dia jual 2-3,5. Lah, dia ambil untung 100, dia ambil untung 50, 2,300. Dia bersaing antara dia. Jadi lebih murah. Nah, manusia ni beranggapan Allah Ta'ala pun macam tu, kerana dia terlalu sentral, Allah Ta'ala. Nah, tuan-tuan, dia yang memiliki, menguasai segala sesuatu. Jadi kita tak mungkin Allah nak melayan kita ni semua. Allah mesti ada ejen-ejennya. Dulu orang zaman jahiliah sebut malaikat itu puteri-puteri Tuhan. Berdoalah kepada malaikat. Malaikat tu tadi tu kena ada abstrak, tak nampak. Dia buatlah patung sebagai apa nama dia, penjelmaan. Kira-kira malaikat ni tu. Dah, tuan-tuan, dulu lagi awal lagi zaman Nabi Nuh, orang menyembah nama-nama, apa nama, wala tazarunna alihatakum wala tazarunna wadda. Satu nama Tuhan ni Wadda, Su'a, Yahus, Ya'uq, Nasra. Dah. Sebahagian daripada ahli tafsir ni nama 5 ni dulu orang-orang saleh. Nah tu. Jadi bila anak-anak cucu mereka ni tak lagi sebaik datuk dan nenek dulu, akhirnya dibuatlah gambar atau patung. Siapa ni, kata cucu sebut, ini datuk kamu dulu, kami buat gambar patung dia ni. Dia adalah, bila kita ni tak sama lagi dengan dia, tengok dia malu lah, aku ni cucu sianu, mestilah baik macam sianu. Generasi yang belakang tu dah tak tahu lagi cerita. Entahlah, dulu kita tengok datuk kita selalu dia menghadap patung ni. Dulu cuma tengok bila dia lupa, aku nak ingatkan macam akhlak datuk aku ni. Lah moyang-moyang yang kat belakang tu dia tak ingat lagi dah. Aku ingat datuk dulu, agak dia kalau kita nak beribadat dekat dengan patung ni, dekat dengan patung tu. Yang belakang-belakang tu setan pun dah datang. Tahu tak kamu,
Kalau kamu nak dapat mustajab doa, jangan terus kepada Tuhan. Dulu nenek datuk kamu dulu berdoa depan patung. Belakang-belakang tu lagi, kamu berdoalah kepada patung. Dia ni dekat dengan Tuhan. Akhirnya orang berdoa dengan depan patung. Kalau ditanya kepada dia, awak berdoa kepada patung? Tak, berdoa kepada Allah. Tapi melalui patung ni. Dah tu tuan-tuan, itu asal usul daripada penyengutuan kepada Allah. Itu penyengutuan kuno. Penyengutuan moden ini tuan-tuan, ada orang Islam sendiri. Orang Islam ni tuan-tuan, macam-macam bentuk penyengutuan dia kepada Allah dalam beribadat. Ada atas dasar kejahilan, ada di atas dasar ilmu, tapi ilmu yang tak tepat. Namanya bukan ilmu kalau tak tepat. Sebagai contohnya tuan-tuan, saya lagi kecil dulu pernah mendengar satu majlis ilmu. Apa kata majlis ilmu tu? Buku yang dibaca, bila kita bertawassul kepada wali-waliullah, terus Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Suatu saat dahulu ada orang berlayar di lautan, lalu tenggelamlah kapal mereka, terbaliklah kapal. Lalu orang-orang yang dalam kapal itu memohon kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah kami. Kami dalam keadaan susah karam ni. Tahu-tahu datang Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyelamatkan kami. Perahu yang kapal yang terbalik itu balik lagi macam tu. Nampak mereka, siapa kamu? Akulah yang kamu minta tadi, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata dalam buku tu, itu adalah sesat, mensyirikkan Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani semasa hidupnya adalah seorang yang saleh, seorang yang berilmu, yang beramal dengan amalan yang benar. Tuan-tuan. Tapi orang-orang yang di belakang ni, katanya kita nak bertawassul kepada Syekh ni, akhirnya tolonglah kami Syekh. Itu adalah syirik. Minta tolong kepada benda yang gaib hanya boleh kepada Allah sahaja. Tak boleh kepada ruh siapa pun, walaupun kepada malaikat. Jibril kita tak nampak. Wahai Jibril, tolonglah aku. Aku ni dalam keadaan susah. Nah itu syirik. Jibril tak dapat membantu kita, melainkan Allah suruh bantu dia. Jadi Allah, kalau kita nak berdoa, hanya sebut nama Allah saja. Ya Allah. Tu tuan-tuan, tu yang zaman kita sekarang ni, dulu orang buat macam tu. Tahu tuan-tuan, pernah Imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah menceritakan, bukan dia tapi banyak di zaman dia, di kalangan ulama-ulama, orang datang kepada mereka mengucapkan ribuan terima kasih, kadang-kadang dengan bagi uang, bagi benda-benda. Apa sebab? Suatu hari Imam Ibn Taymiyah orang datang tuan-tuan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada dia. Lalu kata Imam Ibn Taymiyah, kenapa? Aku tak kenal engkau, tak pernah jumpa engkau, kau mengucapkan terima kasih. Ingatkan kalulah orang ni belajar daripada murid-murid dia. Kata dia tak. Suatu hari tu, apa nama Tok Guru lupa ke? Lupa apa? Aku tak lupa. Saya dalam keadaan nak disamun oleh lanun-lanun di padang pasir tu. Lalu saya menyeru nama Tuan Guru. Wahai Syekh Imam Ibn Taymiyah, aku dalam keadaan susah, tolongkan selamatkan aku daripada lanun-lanun. Lalu Tuan Guru lah datang ketika itu menyelamatkan saya. Sehingga makna dia selamatlah daripada itu. Kata Imam Ibn Taymiyah, tak, di mana berlaku? Lah di situ. Lupa ke tu? Tak, aku tak lupa. Aku seumur hidup aku tak pernah sampai ke sana. Tak pernah dia sampai ke tempat tu. Lalu Tuan Guru, tak, aku tak nak sampai. Lepas tu baru ingatlah Ibnu Katsir. Oh, kau ketika itu menyeru aku. Iya. Kau telah mensyirikkan Allah. Oleh kerana itu Allah berikan kepada kau istidraj.
Setelah itu kita nampak betul rupa dia tuan-tuan sebagai